اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung dengan-Mu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Qalu kunna mustad'afina fil ardh. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت
faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas salah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salah faltakun ta'ifatun minhum ma'aka walyakhudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum walta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak walyakhudhu hizrahum wa aslihatahum wadda alladhina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaykum mailatan wahidah wala junaha 'alaykum in kana bikum adan min matarin aw kuntum marda an tad'u aslihatakum wa khudhu hizrakum inna Allaha 'adda lil kafirina 'adaban muhina. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. Sesungguhnya orang-orang yang diambil nyawanya oleh malaikat semasa mereka sedang menganiaya diri sendiri kerana enggan berhijrah untuk membela Islam dan rela ditindas oleh kaum kafir musyrik. Mereka ditanya oleh malaikat dengan berkata, apakah yang telah kamu lakukan mengenai agama kamu? Mereka menjawab, kami dahulu adalah orang-orang yang tertindas di bumi. Malaikat bertanya lagi, tidakkah bumi Allah itu luas yang membolehkan kamu berhijrah dengan bebas padanya? Maka orang-orang yang sedemikian itu keadaannya, tempat akhir mereka ialah neraka Jahannam. Dan neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali orang-orang yang lemah lagi uzur dari kaum lelaki dan perempuan serta kanak-kanak yang tidak berdaya upaya mencari helah untuk melepaskan diri dan tidak pula mengetahui suatu jalan untuk berhijrah. Maka mereka yang demikian sifatnya, mudah-mudahan Allah maafkan mereka. Dan ingatlah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah untuk membela dan menegakkan Islam, nescaya ia akan dapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Dan sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ia mati dalam perjalanan, maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dan apabila kamu musafir di muka bumi, maka kamu tidaklah berdosa mengkasarkan, memendekkan sembahyang. Jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang amat nyata bagi kamu. Dan apabila engkau, wahai Muhammad, berada dalam kalangan mereka semasa perang, lalu engkau mendirikan sembahyang dengan menjadi iman mereka, maka hendaklah sepuak dari mereka berdiri mengerjakan sembahyang bersama-samamu, dan hendaklah mereka menyandang senjata masing-masing. Kemudian apabila mereka telah sujud, maka hendaklah mereka berundur ke belakang untuk menjaga serbuan musuh. Dan hendaklah datang pula puak yang lain yang kedua, yang belum sembahyang kerana menjaga serbuan musuh. Maka hendaklah mereka bersembahyang berjemaah bersama. Hendaklah mereka mengambil langkah berjaga-jaga serta menyandang senjata masing-masing. Orang-orang kafir memang suka kalau kamu cuai lalai akan senjata dan harta benda kamu, supaya dengan jalan itu mereka dapat menyerbu kamu beramai-ramai dengan serentak. Dan tidaklah kamu berdosa meletakkan senjata masing-masing
Jika kamu dihalangi sesuatu yang menyusahkan disebabkan hujan atau kamu sakit, dan hendaklah kamu mengambil langkah berjaga-jaga. Sesungguhnya Allah telah menyediakan bagi orang kafir itu azab seksa yang amat menghina. Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan sembahyang, maka hendaklah kamu menyebut dan mengingati Allah semasa kamu berdiri atau duduk, dan semasa kamu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa tenteram berada dalam keadaan aman, maka dirikan sembahyang itu dengan sempurna sebagaimana biasa. Sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Ayat-ayat yang kita bacakan ini daripada surah An-Nisa, surah keempat, juzuk kelima. Pada ayat yang ke-97 sehingga ayat 103. Di antara perkara yang ditekankan dalam ayat ini, yang pertama, hukum hijrah dan dosa orang-orang yang tidak mau berhijrah sedangkan punya kemampuan. Keringanan bagi orang-orang yang tidak mampu berhijrah, serta menjelaskan orang-orang yang terus berusaha untuk berhijrah walau punya keuzuran, maka dia mendapat pahala yang sempurna. Kemudian ayat yang kita bacakan ini juga menceritakan tentang hukum solat qasar dan juga hukum solat al-khawf, solat ketika perang atau ketika takut. Maka ini gambaran umum terhadap ayat-ayat yang kita bacakan. Bila mana Allah berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaikah, sesungguhnya orang-orang yang telah diwafatkan, dimatikan, diambil nyawa oleh malaikat. Yang dimaksudkan malaikat di sini ialah malakul maut. Ketika mana malakul maut mencabut nyawa mereka dalam keadaan mereka melanggar perintah Allah dengan tidak berhijrah. Yang dimaksudkan hijrah di sini ialah perpindahan daripada kota Mekah ke kota Madinah demi menyelamatkan agama, menjaga agama, dan tidak menjadi bahan mainan musuh dan tidak diperkatak-katikkan oleh musuh, lalu memaksa orang Islam yang tidak berhijrah ini untuk menyertai mereka memerangi Rasulullah, memerangi orang Islam yang lain. Maka Allah Ta'ala mencela kelompok dan golongan yang tidak mau berhijrah sedangkan mereka mampu dan mereka punyai jalan untuk melakukan hijrah. Maka Allah menggambarkan nanti bila dia mati, maka dia akan dicela atas perbuatan tersebut. Akan berlaku soal jawab antara dia dengan malaikat sebagai satu celaan kerana meninggalkan perintah hijrah. Berhubung dengan ayat 97 yang kita bacakan ini, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ada di kalangan orang Islam, mereka bersama dengan orang kafir dan meramaikan jumlah orang kafir untuk menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Islam berlawan dengan mereka, tiba-tiba panah salah seorang Islam mengenai orang Islam yang menyebelahi pihak kafir. Maka turun ayat ini. Artinya dalam peperangan Badar, kita tahu peperangan Badar berlangsung pada tahun kedua Hijrah. Sebelum berlakunya peperangan Badar, perintah supaya berhijrah. Wajib berhijrah. Pengecualiannya cuma kepada wanita, kanak-kanak dan orang yang punya keusuran, orang tua atau orang sakit. Adapun yang sihat, yang segar bugar, mereka diwajibkan berhijrah. Tidak berhijrah berdosa. Sebab mereka yang segar bugar ini bila tidak berhijrah akan dipergunakan oleh orang kafir untuk menentang orang Islam. Dijadikan sebagai mata-mata, SB, bahkan dijadikan salah satu daripada ketumbukan tentera mereka. Jadi dalam perang Badar, bila musyrikin Mekah dah keluar untuk menentang Nabi SAW, telah keluar bersama mereka orang yang pada zaman Rasulullah Islam. Namun bila turunnya perintah hijrah, mereka tidak berhijrah. Mereka kekal duduk di Mekah. Yang lain berhijrah. Akhirnya mereka telah dieksploitasi musyrikin Mekah
untuk menyertai perang menyokong musyrikin Mekah. Tiba-tiba mereka mati dalam peperangan. Maka turun ayat ini. Sesungguhnya orang yang diwafatkan oleh malakul maut, mereka ini tidak melakukan hijrah, maka malaikat akan bertanya dengan mereka dengan celaan. Fima kuntum, apa kena kamu ni? Dah kenapa kamu ni? Apa alasan kamu tidak mahu berhijrah? Lalu yang mati ni, orang Islam yang mati di pihak orang kafir. Sebab dia tak berhijrah. Mereka kata, kunna mustad'afina fil ardh. Kami orang lemah, alasan. Kami tak mampu, alasan. Sebagaimana manusia-manusia yang beri alasan waktu tidak mahu melaksanakan perintah Allah. Sibuklah, itulah, inilah. Walhal Allah tahu itu cuma alasan. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada mereka melalui malaikat. Qalu, lalu para malaikat berkata, alam takun ardullahi wasi'atan. Bukankah bumi Allah ini luas? Kenapa tidak berhijrah? Yang penting kamu keluar dulu daripada Mekah supaya kamu tidak dipergunakan oleh orang kafir. Bumi Allah ini luas. Kalau kamu bimbangkan rezeki, kamu bimbangkan harta, kekayaan, maka ketahuilah kekayaan berada di mana-mana. Allah Ta'ala tidak pernah menjadikan kekayaan itu berada di satu tempat. Tidak pernah. Kekayaan berada di mana-mana. Bahkan bila Allah Ta'ala nak beri orang tu kaya, tak kira dia duduk kat mana. Duduk di padang pasir boleh jadi kaya. Yang duduk tengah bandar boleh jadi papa kedana. Kerana ini bumi Allah. Maka jangan beri alasan tidak mahu melaksanakan perintah Allah, bimbangkan rezeki. Bimbangkan kurangnya pendapatan, kurangnya job, peluang pekerjaan. Kurangnya tender, kurangnya kontrak. Tidak. Kerana rezeki ini Allah Ta'ala punya. Maka jangan seorang pun beri alasan tidak mahu melaksanakan perintah Allah kerana habuang duniawi. Kerana yang melaksanakan perintah Allah tak akan fakir, tak akan miskin. Artinya bukan cerita kita buat perintah Allah lalu kita pun miskin. Tidak. Kaya miskin dia tak kait dengan agama. Ia rezeki yang Allah tetapkan. Ada orang kafir yang kaya, ada yang miskin bangsa. Ada orang Islam yang kaya raya. Bukan hari ni kalau kita tengok catatan negara paling kaya, negara Islam. Yang pertama Qatar, yang kedua Emirates, yang ketiga baru negara Singapura. Dan lain negara Kuwait, Bahrain, Oman, atau Malaysia, antara negara-negara kaya. Maka bukanlah melaksanakan perintah Allah menjadikan kita miskin atau kita teraniaya, tidak. Faulaika ma'wahum jahannam. Orang yang tidak mau berhijrah ini, maka tempat duduk mereka dalam neraka. Wasa'at masira, dan seburuk-buruk tempat mereka kembali. Diriwayatkan bahawa sebahagian daripada penduduk Mekah yang memeluk Islam dan mereka menyembunyikan keislaman mereka. Maka orang musyrik Mekah mempergunakan mereka untuk menyertai musyrik Mekah dalam perang Badar. Sebahagian mereka terbunuh. Mereka ini orang Islam. Lalu turun ayat ini, bila orang Islam tahu yang mereka bunuh ni orang Islam. Lalu mereka istighfar, Allah silap bunuh saudara kerja sendiri. Maka Allah turunkan ayat ini, tak salah kamu. Mereka yang salah. Kerana mereka berpihak pada musuh. Dan ini yang kita dah bincangkan sebelum ini. Mana-mana orang Islam yang berpihak dengan musuh, bila orang Islam membunuh mereka bukanlah satu kesalahan. Bahkan orang Islam itu yang salah. Kerana bersama dengan musuh melawan orang Islam. Kemudian Allah Ta'ala memberi pengecualian. Illal mustad'afin, melainkan orang yang benar-benar lemah. Allah sebut siapa yang lemah. Bukan orang tu kata kami lemah. Dia kalau ditanya pada orang, semua orang beri alasan. Tapi Allah yang senaraikan siapa yang dibenarkan tidak berhijrah. Maka Allah menyebut minar rijal, di kalangan lelaki-lelaki yang punya, yang sebab tua atau sakit yang tak mampu sembuh. Wan nisa, di kalangan wanita. Wal wildan, di kalangan anak-anak kecil yang belum balik. La yastati'una hilatan, mereka tak tahu bagaimana caranya.
wala yahtaduna sabila, dan mereka tidak tahu bagaimana jalannya. Tak tahu. Sebab mereka tidak terdedah dengan cara melarikan diri keluar negara. Sebab kita tahu tuan-tuan nak keluar negara ni bukan senang. Kalau tuan-tuan biasa travel luar negara, dah tahu susah. Ini kalau kita travel secara resmi, kita nak cop pasport, kita nak itu, nak ini. Ini kan pula kalau travel dengan keadaan kita katakan keluar daripada sempadan negara. Ia satu benda yang memerlukan kelasakan, memerlukan ketabahan yang mampu dilakukan oleh kelompok lelaki yang sihat. Maka lelaki yang sakit, lelaki yang tua, kalangan wanita, kalangan kanak-kanak. Dan mereka ini tak akan dieksploitasi oleh orang kafir Mekah untuk menjadi tentera. Sebab ini perempuan, orang tak bawa perempuan pergi perang. Ini kanak-kanak, orang tak bawa budak-budak pergi perang. Dan ini orang sakit, orang tak akan bawa orang sakit pergi perang. Lihat bagaimana hikmah. Allah Ta'ala berikan pengecualian pada kelompok ini. فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ. Mudah-mudahan Allah mengampuni mereka kerana keuzuran tersebut. Mereka tak dicela. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا. Allah itu pengampun, Allah itu pemaaf lagi maha pengampun. Berhubung dengan ayat ini yang kita bacakan, ayat yang disebut illal mustad'afin, melainkan orang-orang yang lemah. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, waktu itu aku masih kanak-kanak, maka aku ialah di kalangan orang-orang yang lemah. Aku dan ibuku. Di mana Allah Ta'ala menyebut kelompok yang lemah ini. Mereka ini seperti Ayyash bin Abi Rabi'ah, Salamah bin Hisham, Ummul Fadli, ayah kepada Ibn Abbas, dan juga mana-mana kanak-kanak yang belum baligh. Mereka ini ialah golongan yang disebut mustad'afin, orang-orang yang lemah, disebabkan mereka ini sama ada ditawan oleh musyrikin Mekah, terus dipenjara sebagaimana Yahya bin Abi, sebagaimana Ayyash bin Abi Rabi'ah, ataupun kalangan mereka yang memang tua, yang memang kanak-kanak. Sebab itu Nabi SAW bila dengar sebahagian sahabat Rasulullah yang dipenjara di Mekah, maka Nabi berdoa, Allahumma khalis Walid ibn al-Walid wa Ayyash ibn Abi Rabi'ah wa Salamah bin Hisham wa dha'fatal muslimin alladhina la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila min aydil kuffar. Ya Allah, selamatkan Walid bin al-Walid. Walid bin al-Walid ialah adik pada Khalid al-Walid. Dia masuk Islam, namun bila nak berhijrah tak boleh hijrah, kena tangkap. Dia penjara. Dan Ayyash bin Abi Rabi'ah, adik pada Abu Jahal, adik seibu. Maka dia juga ditangkap dalam peristiwa yang kita ceritakan beliau bersama Umar Khattab. Dan yang ketiga, Salamah bin Hisham juga ditangkap. Dan juga kata Rasulullah SAW, selamatkan orang-orang lemah di kalangan orang Islam yang tak mampu berhijrah. Maka di sini Rasulullah menyenaraikan orang-orang yang memang punya keuzuran. Kemudian Allah sebut ayat berikutnya, wa man yuhajir fi sabilillah, tetapi siapa pun yang berhijrah pada jalan Allah, yajid fil ard, dia akan mendapati pada bumi Allah itu muraghaman katsiran was'ah, rezeki yang banyak, kelapangan rezeki, dan juga kehidupan yang baik. Disebut kelapangan rezeki, kehidupan yang baik, di mana kamu tak akan dihina. Duduk di Mekah kena hina, nak ibadat pun payah. Bukan sentiasa dibuli, bukan dianiaya diri, dianiaya hartanya. Maka kata Allah, kalau kamu keluar, kamu akan dapati tempat tu lebih selamat, rezekinya lebih banyak. Wa man yakhruj min baitihi, siapa yang keluar berhijrah, keluar daripada rumahnya, muhajiran ila Allah, berhijrah benar-benar kepada Allah dan Rasulnya, summa yudrikhul maut, kemudian dimati di pertengahan jalan, maka dia tetap mendapat pahala yang sempurna. Wa kana Allahu ghafurar rahima, adalah Allah itu pengampun lagi maha penyayang. Diceritakan bagaimana seorang sahabat Nabi SAW, di mana dia bertekad untuk berhijrah, sedangkan dia berada dalam keadaan uzur. Ini dia sakit, dia tak sihat. Maka dia tetap ingin berhijrah pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka keluarganya pun bawa dia hijrah. Tiba-tiba dalam perjalanan dia mati. Disebut dalam sebab nuzul, diriwayatkan daripada Ibn Abbas, seorang lelaki bernama
Damrah bin Jundub. Dia berkata kepada keluarganya, ihmiluni fa akhrijuni min ardil musyrikin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tolong bawa aku, letak atas stretcher, keluarkan aku daripada bumi Mekah ini untuk aku menuju ke bumi Madinah. Tiba-tiba dia mati di pertengahan jalan, maka turun ayat ini. Itu ayat yang ke-100. Siapa yang keluar berhijrah pada jalan Allah dan Rasulnya, kemudian dimati dalam perjalanan walau tak sampai ke Madinah, dia mendapat pahala sempurna. Maka ini kisah sahabat Rasulullah yang bernama Damrah bin Jundub radhiyallahu taala anhu yang sanggup berhijrah walaupun dalam keadaan sakit. Ayat ini menceritakan walaupun Allah Taala beri keuzuran pada wanita, pada kanak-kanak, tetapi mereka yang tetap mengambil azimah walau diberi rukhsah, maka mereka ini orang-orang yang punya kentalan iman. Umpamanya Ummu Salamah. Ummu Salamah dihalang berhijrah. Dia asalnya nak berhijrah bersama dengan anaknya, bersama dengan ayah, bersama suaminya Abu Salamah dan anaknya. Tiba-tiba di pertengahan jalan, keluarga masing-masing datang menuntut, menghalang. Mereka tidak boleh menghalang Abu Salamah sebab Abu Salamah dah matang, lelaki dewasa. Maka satu keaiban menghalang orang yang mampu. Lalu mereka menghalang anaknya. Maka anak dihalang. Dan mereka halang isterinya Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah selama setahun menangis sambil menunggu bagaimana nak berhijrah, sehingga ada seorang kafir yang simpati dengan dia, bawa dia hijrah ke Madinah. Ummu Salamah, dia walaupun dia diuzurkan, dia wanita, namun dia bersungguh-sungguh untuk berhijrah. Ini menunjukkan walaupun Allah Ta'ala beri kita rukhsah, namun kalau kita cuba mengatasi rukhsah, maka ia lebih baik dalam menjaga agama kita. Misalnya kita dibenarkan kalau sakit solat duduk, tapi kita usaha juga untuk berdiri, maka itu lebih baik dengan syarat tidak memberi mudarat kepada kita. Maka di sini kita lihat bagaimana sebagai orang beriman tetap punya keazaman yang kuat dalam mentaati perintah Allah Ta'ala. Kalau kita lihat dari sudut hukum hakam hijrah, sebagaimana kita sebut hijrah ke Madinah ni wajib sehingga pembukaan kota Mekah. Namun apakah hukum hijrah ini kekal kalau sekiranya orang Islam berada di negara-negara yang mereka tak boleh praktikkan agama, atau mereka dianiaya harta benda, dianiaya tubuh badan mereka, terutamanya Islamfobia ini yang menyebabkan sebagian orang Islam dianiaya di negara tertentu. Dan kita lihat bagaimana para ulama membahagikan hijrah itu, hukum hijrah itu menjadi wajib bila mana bertujuan bagi menjaga agama, bagi mempelajari agama, dan bagi mengukuhkan negara Islam. Di negara Islam tu, kerana orang tak hijrah dia tak kuat, maka wajib hijrah ke sana menguatkan negara Islam. Para ulama menyebut 6 hukum hijrah, yakni jenis-jenis hijrah. Yang pertama ialah hijrah keluar daripada negara kafir harbi kepada negara Islam. Maka ia merupakan wajib sebagaimana berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah hari kiamat. Sehinggalah hari kiamat. Artinya kalau seorang duduk dalam negara kafir harbi, negara kafir harbi maknanya negara yang musuh Islam. Dia tak benar buat masjid, tak benar orang Islam sembahyang, dia tak benar orang Islam puasa, dia tak benar orang Islam tutup aurat, dia paksa orang Islam minum arak, judi, hidup cara mereka, maka ini disebut kafir harbi. Yang tidak memberi kebebasan beragama, maka wajib orang Islam keluar. Kerana menjaga agama itu lebih penting daripada menjaga negara. Ini satu keadaan. Yang kedua ialah keluar daripada negara bid'ah. Yang dimaksudkan negara bid'ah, negara yang mana di dalam negara tersebut dihina ulama, dihina para salafus soleh, dihina para ulama-ulama yang soleh. Ulama-ulama dikunci mulut mereka. Ya, negara ni tadi bukanlah negara kafir harbi, tapi dia negara yang tidak memberi ruang untuk orang Islam tunjuk beragama. Seumpama negara sosialis sebagai contoh. Negara komunis, dia tak nak orang ada agama. Ya, mungkin yang memerintahnya orang Islam. Tapi jenis negara yang suka penjarakan ulama, hina ulama, maka negara ini bina seumpama pada zaman kerajaan Fatimiyah di Mesir, negara Syiah. Negara ini mengkafirkan sahabat dan lain-lain, maka keluar negara ini juga adalah wajib. Yang ketiga,
keluar daripada negara yang sumber pendapatan negara tu banyak yang haram. Halal sikit. Negara ni tuan-tuan, produk dia cuma juara, judi misalnya. Produk dia semua yang haram. Pelacuran. Halal cuma sikit je. Tanah kapas misalnya. Maka dalam hal ini juga wajib orang Islam keluar sebab mencari rezeki halal itu wajib. Sistem bank pun bank riba. Gaji pun dibayar daripada cukai judi, cukai arak, cukai pelacuran. Negara yang diasaskan dengan asas negara judi. Memang kalau negara itu seperti Las Vegas sebagai contoh di Amerika. Ini negara judi. Pendapatan semua judi dengan kasino, dengan itu, dengan ini. Maka negara yang sumber pendapatannya haram, maka kita juga wajib keluar sebab kita kena cari rezeki yang halal. Yang keempat kata ulama, lari daripada negara yang menganiaya tubuh badan kita. Maksudnya suka bully kita, suka pukul kita dan lain-lain. Dia tengok je orang Islam, dia tendang. Dia tengok je orang Islam, dia ketuk kepala. Maka kalau orang Islam bimbang keselamatan dirinya, maka dia mesti keluar juga. Yang saya sebut ada negara yang agak sebahagian mereka ni benci orang Islam, dia benci tengok orang pakai tudung, benci tengok orang berjanggut atau sebagainya, maka mereka ni dibuli. Misalnya sebagai orang Islam di Serbia. Ni sebelum perang Bosnia, iaitu 90-92 atau 90-93. Sehingga lepas tamat perang, kebanyakan orang Islam berada di Bosnia ataupun Bosnia. Tapi masih ada orang Islam berada di Serbia. Jumlah mereka lebih kurang 25,000 orang. 15 atau 25,000 orang. Khususnya ada kemasukan orang luar yang belajar di negara Serbia. Maka orang Islam pada permulaan teruk, tapi lama-lama okey sikit. Mereka dah boleh bina masjid, mereka boleh solat Jumaat, mereka ada komuniti Islam. Walaupun terhad. Tetapi mereka sentiasa dianiaya. Maka ketika itu kalau mereka tidak mampu menjaga diri mereka, mereka juga kena keluar. Kalau mampu, okey. Dan yang kelima, ialah bimbang negeri tadi punya penyakit yang banyak. Cuaca tak elok, penyakitnya banyak. Maka ketika itu juga digalakkan kita berhijrah, melainkan kalau penyakitnya penyakit bersifat wabak. Kalau wabak tak boleh keluar dah. Dan setengah ulama kata, bila negara itu wabak, maka makruh keluar. Hukumnya makruh. Tapi ini ada, kita katakan persisian ulama tentang keluar daripada negara wabak, apa hukumnya. Setengah berkata, kalau mereka keluar, mereka tak bawa jangkitan dan sebagainya, maka hukumnya harus. Setengah berkata, kalau mereka bimbang akan bawa penyakit, maka makruh. Kalau mereka yakin boleh bawa penyakit, maka haram. Ia bergantung pada orang tu. Kalau orang tu daripada tempat wabak, dia nak pergi tempat yang tak wabak. Macam kita cerita pandemik hari ni. Kalau dia rasa dia yakin, dia tak akan membawa wabak. Sebab dia pun dah vaksin, dia pun dah buat semua SOP dan sebagainya. Dia yakin kalau dia balik atau dia pergi tempat yang tak ada wabak tadi, dia asal daripada negeri tempat wabak, dia tak menyebarkannya. Maka harus. Tapi kalau dia bimbang, maka makruh. Tapi kalau dia yakin memang kalau dia keluar mungkin menyebar, maka hukumnya haram. Ini bergantung keadaan. Ia memerlukan, kita katakan, pendetailan hukum tersebut. Hukum keluar daripada negeri wabak. Ia dibincangkan panjang lebar oleh Hafiz Ibn Hajar dan kitab Fathul Bari dan ulama-ulama lain. Kita sebut cara umum sahaja. Jadi kalau negara tadi negara berpenyakit, cuaca tak elok, maka kita digalakkan keluar. Tidaklah wajib digalakkan keluar. Melainkan negara yang dilanda wabak, maka tidak digalakkan kita keluar. Berdasarkan hukum yang saya sebutkan tadi. Yang keenam, iaitu kita lari daripada negara yang memberi kesan kepada harta benda kita. Cukainya tinggi sebagai contoh. Dikenakan cukai. Bila orang kafir, cukainya 20%. Orang Islam 40%. Bila orang kafir, gajinya dibayar sebulan 8,000. Orang Islam, gaji dibayar 3,000 je. Dikurangkan gaji orang Islam, dinaikkan cukai orang Islam. Maka kalau berlaku macam tu, juga digalakkan kita berhijrah. Artinya di sana ada 6 tuntutan berhijrah. Tuntutan yang paling wajib bila mana kita duduk dalam negara kafir harbi yang memusuhi Islam. Dan memang berperang dengan negara Islam. Dan yang kedua, iaitu negara yang banyak menghina
Islam, negara bid'ah. Yang saya sebut contoh negara kerajaan Fatimiyah Mesir yang tak benarkan ahli sunnah wal jamaah untuk praktikkan agama dan sebagainya. Dia menyebarkan fahaman Syiah dan mengkafirkan para sahabat dan lain-lain. Maka ini juga kena hijrah. Yang ketiga, negara yang pendapatannya haram. Income negara dia haram. Juga kita dituntut berhijrah kerana mencari yang halal itu wajib. Yang keempat, negara yang suka menganiaya kita secara peribadi, badan kita, tubuh badan kita. Sehingga ada orang Islam kena pukul atau sebagainya. Dan yang kelima, negara yang banyak penyakit. Tak subur, tak sihat. Artinya negara-negara macam ni cuacanya tak elok. Negara mana? Kita duduk kat kutub utara. Kutub utara nak tidur pun tak boleh sebab siang dan malam sama. Oh, ini boleh bahayakan kita. Dengan penyakit atau sebagainya, kita pun nak pergi negara lain. Maka ini juga diperintahkan. Dan yang keenam, bila mana kita bimbang harta benda kita. Bila mereka menganiaya harta benda orang Islam, dengan kata lain, bila sekiranya orang Islam dikenakan cukai yang tinggi, bila orang Islam, maka mereka dibayar gaji yang rendah. Maka ini berlaku di sebahagian negara-negara kafir yang mendiskriminasi. Contoh kita mungkin banyak dengar dasar apatihnya, kita mungkin dengar dasar itu dan ini. Tetapi sebenarnya yang paling banyak teraniaya dalam dunia ini umat Islam. Umat Islam di serata dunia ada 6 penganiayaan ini. Wa imma sebagian mereka berada di negara kafir harbi, lalu mereka dipaksa mengikut agama. Dipaksa mengikut cara mereka. Permusuhan-permusuhan tersebut. Apa yang berlaku di Xinjiang sebagai contoh. Kononnya mereka nak elokkan keganasan. Kononnya mereka kata umat Islam di Xinjiang ini terlibat dengan keganasan. Lalu mereka memenjarakan orang Islam dalam kem yang disebut penjara terbesar di dunia. Maka orang Islam diajar cara menyalahi agama mereka. Tidak boleh berpuasa, tidak boleh menutup aurat. Bukan kedai kunci kalau nak dapat lesen mesti menjual. Mesti. Tidak tak akan beri kelulusan. Bukan mereka nak masuk universiti kena buka tudung. Orang Islam kena buka tudung. Dan mereka dilarang untuk berpuasa sama sekali. Bulan Ramadan tak boleh puasa. Kena makan. Dan mereka diminta ataupun diwajibkan menari lelaki perempuan. Bahkan apa yang kita dengar, mana-mana orang perempuan Islam ditiduri oleh orang kafir. Maksudnya bukanlah dia dirogok, mereka tidur sebelah. Untuk kononnya biar terbiasa tidur sebelah lelaki. Begitu mereka rosakkan orang Islam. Bahkan diceritakan ada seorang Islam di Xinjiang, bila dia menunaikan haji, dia balik dia dihukum gantung. Dihukum bunuh. Kerana menunaikan ibadat haji. Ataupun kerana dia diingkang lebih. Dan saya bercakap sendiri dengan beberapa orang sahabat saya daripada sana. Daripada China. Bila mereka datang ke Malaysia. Dan kita bercakap isu-isu semasa. Maka beliau memberitahu kami tentang catuan anak pada orang Islam. Cukai yang tinggi. Bagaimana mereka mengambil sikap tidak mahu masuk universiti kerana mereka terpaksa melupakan mana-mana syiar agama kalau nak masuk universiti. Bukan sekadar buka tudung, semua hal lain. Kalau puasa, bulan puasa, dia akan pastikan orang Islam ni makan. Dia orang kafir tak nak makan tak apa, orang Islam ni kena makan. Bukan saya katakan permit kedai, kalau nak lesen kedai, dia mesti jual arak dan jual babi. Tidak, tak boleh. Dan kedai makan dilarang tutup pada siang Ramadan, kena buka. Dan sebagainya bila tunjuk syiar Islam, tulis bismillah atau sebagainya, ditanggalkan papan tanda tersebut. Ini berlaku di sebahagian wilayah di China. Ini tak berlaku di Shanghai, di Peking, tapi berlaku di Xinjiang khususnya. Kononnya memerangi keganasan. Maka orang Islam saya katakan umat yang paling banyak teraniaya di dunia. Di mana tempat? Sama ada negara-negara Eropah yang tak benarkan pakai purda, yang tak benarkan memakai sekian-sekian, yang tidak membenarkan orang Islam untuk buat itu, buat ini. Bila nak bina masjid dibantah, tak boleh bina masjid. Walaupun keperluan, walaupun di tanah yang sudah dibeli, mereka membantah. Mereka tidak dibenar melaungkan azan. Sebahagian negara Islam, seumpama contoh umat Islam di India, di beberapa wilayah tertentu tak dibenarkan menyembelih lembu. Tak boleh sembelih lembu. Nak sembelih dalam rumah, sorok-sorok. Bukan kalau mereka dapat orang Islam bawa lembu, mereka ini akan dipukul. Ditangkap, dipukul, dikeroyok oleh orang ramai. Dan kisah Masjid Babri yang diruntuh bukan satu cerita yang tersembunyi daripada umat Islam.
Maka banyak cerita-cerita kita dengar di seluruh dunia umat Islam. Umpama contoh di Bulgaria, suatu komunis memerintah. Jumlah umat Islam ialah 13%. Mereka ini daripada kesan kerajaan Osmania. Maka kerajaan, kita tahu Bulgaria asal negara komunis. Lalu mereka mengurangkan orang Islam dengan membunuh orang Islam, memenjarakannya, menghalau keluar. Sehingga umat Islam berjumlah 8% daripada 13%. Kerana untuk menafikan orang Islam kerana mengikut perlembagaan Bulgaria, mana-mana etnik yang lebih 10% mereka berhak bertutur bahasa mereka, mempraktikkan agama mereka. Oleh kerana umat Islam 13%, mereka kurangkan sehingga jadi 8%. Supaya tak berkait dengan undang-undang, kalau satu etnik melebihi 10% baru diberi hak kebebasan agama. Begitu mereka buat pada umat Islam di Bulgaria dan di seluruh dunia umat Islam. Oleh sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau kita melihat bagaimana umat Islam dianiaya seluruh dunia, maka di sinilah perintah hijrah. Kalau orang Islam tak hijrah, membiarkan dirinya diperkotak-katikkan sehingga dia menanggalkan agama sedikit demi sedikit, maka dia akan bertanggungjawab kepada Allah. Melainkan saya katakan dia ada keuzuran, ditangkap, dia dipenjara, memang tak boleh hijrah. Atau dilemah kalangan wanita, kanak-kanak, orang yang sakit. Maka ini moga-moga Allah mengampuni mereka. Maka ini hukum hijrah, dan insya-Allah kita akan sambung hukum solat musafir dan solat perang dalam pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.